dua orang narasumber kita telah pun bersama kita pada pagi ini yang akan memperkatakan dan akan memberi pencerahan mengenai dengan Festival Kids Athletics Sekolah-Sekolah Rendah Brunei, iaitu Brunei Darussalam 2022 dan juga mengenai dengan kejohanan netball shooting Sekolah-Sekolah Rendah Brunei Darussalam 2022. Kita perkenalkan tetamu kita iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Hafizan bin Hisham, merupakan pegawai pelajar, pegawai projek olahraga, unit jasmani, Jabatan Pendidikan Core Curriculum Kementerian Pendidikan. Kita ucapkan selamat datang Tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan yang kedua bersama dengan? Ya, bersama dengan Yang Mulia Puan Siti Badariah binti Tahir, merupakan pegawai pelajaran, pegawai projek netball, unit jasmani, Jabatan Pendidikan Core Curriculum Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada pagi ini? Sehat? Baik, alhamdulillah. Habis kita? Alhamdulillah kami hidup sehat. Alhamdulillah. Ya, pagi mengucapkan selamat datang sekali Ya, lagi kepada kedua tetamu kita. Terima kasih ya. Nanti insya-Allah penonton sekalian, tetamu-tetamu kita ini akan menjelaskan mengenai dengan aktiviti ataupun acara festival yang akan mengambil tempat bila, di mana dan details lagi ya secara rincinya akan diperjelaskan. Betul. Jadi silakan Mahira. Ya, jadi kita akan mulakan daripada Tuan Hafizan barangkali ya. Silakan. Mungkin dapat menerangkanlah serba sedikit pengenalan mengenai dengan Kids Athletics ini. Mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita, Tuan. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai pengenalan bagi program Kids Athletics ini, Kids Athletics ini adalah merupakan satu set permainan. Ia adalah satu set permainan dan aktiviti sukan yang lebih mengutamakan elemen-elemen keseronokan dan juga aktiviti-aktiviti tersebut aktiviti-aktiviti yang sesuai bagi peringkat umur kanak-kanak. Kalau kita ni cakap pasal sesuai ni, artinya ia lebih sesuai kepada pembangunan fizikalnya dan developmentnya. Sebenarnya program Kids Athletics ini telah diinisiatifkan oleh Badan Dunia Olahraga iaitu World Athletics pada tahun 2005 sebenarnya sudah. Pada 2005 itu diorang telah memperkenalkan satu polisi bagi konsep pembangunan sukan olahraga, pembangunan. Diorang melihat masa itu, World Athletics melihat pada tahun 2005 itu program latihan olahraga kanak-kanak dan juga orang dewasa sama. Jadi diorang mahu membuat perbezaan di antara program olahraga dewasa dan kanak-kanak, dan tercetusnya idea diorang untuk membuat Kids Athletic Program ini. Baik, untuk berikutnya kita beralih pula bersama dengan Puan ya, Puan Siti Badriah mengenai dengan dapat jelaskan serba sedikit mengenai dengan acara ini. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Rampai Pagi RTV atas jemputan wawancara pada pagi ini. Okey, beralih kepada sukan bola jaring, seperti kini maklum ia merupakan sukan berpasukan dan juga agak popular juga di kalangan pelajar-pelajar ataupun pemain-pemain perempuan. Okey, seperti maklumnya perlawanan permainan bola jaring ini dimainkan menggunakan gelanggang, di dalam gelanggang dengan 7 orang pemain. Okey, dan perlawanan tu bermula dari tengah gelanggang dengan menghantar bola dan seterusnya memasuki di kawasan D, itu tempat kawasan menjaringkan bola untuk mendapatkan mata dan juga kemenangan. Okey, beralih kepada netball shooting ini, yang merupakan kejohanan yang julung-julung kali diadakan bagi peringkat sekolah-sekolah dan juga kerjasama dengan Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Brunei Darussalam. Okey, kejohanan ini yang memfokuskan kepada satu kemahiran asas dalam bola jaring, iaitu menjaringkan bola secara statik. Okey, kejohanan ini juga untuk makluman tuan dan puan, ia pernah diadakan di luar negeri juga, seperti Australia, New Zealand, Afrika dan banyak lagi. Dari sana terhasillah idea untuk mengadakan kejohanan ini untuk peringkat sekolah, terutama sekali fokus kepada peringkat rendah ini. Ya. Jadi ini memfokuskan kepada netball shooting sahaja. Yes, satu kemahiran sahaja, itu menjaring. Ya, jadikan pertandingan ya. Yes. Jadi masih lagi bersama dengan Puan Badariah ya. Yes. Mungkin dapat dikongsikan tujuan mengadakan netball shooting ini, Puan. Okey, tujuan dalam mengadakan kejohanan ini ia menguji tahap kemahiran pelajar-pelajar, terutama sekali dalam fokus kemahiran asas ini, itu menjaring. Okey, dari peringkat akar umbi.
Lepas tu dari peringkat rendah, dari peringkat akar umbi lagi. So yang keduanya yang memberi peluang juga kepada sekaligus memberi peluang juga kepada pelajar-pelajar untuk ikut serta dalam kejohanan seperti inilah yang ia fokus kepada pertandingan yang menyeronokkan untuk kanak-kanak okey. And then yang ketiganya juga memberi kemudahan pada guru-guru untuk melatih, mengajar okey, dan pelajar itu sendiri dapat membuat latihan secara persendirian dan individu. Yang mana kita ni tahu perlawanan bola jarang ini memerlukan dimainkan di dalam gelanggang. So dari kemahiran menjaring saja, pelajar itu sendiri boleh membuat latihan persendirian dengan menjaring. Itulah antara tujuan-tujuan kami lah untuk memfokuskan dari akar umbian ni lagi. Ya, nanti juga akan kita kongsikan ya Puan ya, gambar-gambar untuk paparan dan juga dapat penonton kita di luar sana dapat menyaksikan nanti sambil bercerita mengenai dengan aktiviti ataupun festival yang akan kita bawakan. Baik, kita beralih bersama dengan Tuan Hafizan ya. Juga soalan yang sama, apakah tujuan festival ini diadakan Tuan? Silakan. Okey, seperti yang saya terangkan tadi, Kids Athletic ini merupakan satu set aktiviti yang mengutamakan elemen keseronokan dan kesesuaiannya mengikut peringkat umur. Jadinya tujuan kami mengadakan program ini lebih kepada mengembangkan lagi Kids Athletic ini di sekolah-sekolah. Kerana kita ni pun sedia maklum kalau kanak-kanak ini dorang lebih suka kepada keseronokan. Betul. Dorang pun suka bermain. Ya, aktiviti luar yang bermain, yang seronok. Sebab betul tak kalau nanti mungkin dikongsikan gambar nanti akan nampaklah kanak-kanak itu sebenarnya akan merasa keseronokan bermain dengan aktiviti-aktiviti Kids Athletic ini. Di samping itu juga di samping keseronokan kami juga memberi pendidikan, mengajar mereka teknik-teknik yang sesuai untuk menjalankan aktiviti-aktiviti di acara-acara tersebutlah. Ya, Kids Athletic ini banyak acaranya macam seperti berlari, lompatan dan juga throwing ataupun balingan. Jadi di samping dorang menjalankan aktiviti bermain, dorang juga diajar teknik-teknik yang lurus, lebih kepada asas lah kepada kanak-kanak sekolah rendah ini. Seronok sekali ya. Dan kita yakin mereka memang cukup berminat seperti yang kita persetujui bersama, anak-anak lebih suka dengan aktiviti-aktiviti luaran dan juga mereka dapat berkumpul bersama dengan rakan-rakan mereka ya. Masih lagi ya Mahira bersama dengan Tuan Hafizan, kita ingin mengetahui apakah proses persiapan yang dilakukan ni Tuan. Okey, sebelum festival ini dijalankan, pihak unit jasmani Jabatan Pendidikan Core Curriculum telah mengadakan taklimat bagi guru-guru pengawas pada 16 hari bulan Ogos 2022 secara dalam atas talian. Okey, taklimat ini telah dihadiri oleh 62 orang guru, di mana saya sendiri pada ketika itu memberi penerangan mengenai syarat, mengenai gambarnya mengenai dengan syarat festival dan juga aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan semasa festival nanti. Kemudian proses kedua yang kami laksanakan adalah klinik bagi pengurus-pengurus pasukan. Klinik ini baru saja diadakan pada 11 hari bulan Oktober 2022 bertempat di Sekolah Rendah Jerodong dan telah dihadiri oleh 52 orang guru. Pada klinik pengurus pasukan yang itu di kalangan guru-guru lah, guru-guru pengawas telah diberi pendedahan untuk mencuba sendiri bermain aktiviti-aktiviti tersebut sebelum mereka mengajar ke pelajar-pelajar di sekolah masing-masing. Ya, alhamdulillah. Jadi itu dia ya beberapa persiapan juga persediaan. Jadi mungkin dapat dikongsikan lagi, ada lagi gambar-gambar yang akan kita kongsikan. Okey, ini dia antara aktiviti ini acara Padang ya. Mungkin dapat diceritakan ni. Okey, yang ini adalah ketika klinik pengurus pasukan yang diadakan pada 11 hari bulan Oktober yang lalu. Yang ini yang sebelah kiri kita ni itu adalah cikgu tersebut telah membuat acara sprint slalom. Kemudian yang sebelah kanan mereka membuat cikgu tersebut telah membuat forward squat jump. Lompat jauh berdiri. Ini adalah antara pendedahan yang telah kami berikan lah. Sana ada sebelah kanan telah melakukan acara kids javelin
ada jamban sebenarnya, dan kemudian sebelah kiri guru tersebut telah membuat acara Formula One. Formula One. Jadi ada dua lokasi indoor dan outdoor acara itu diadakan. Ya, jadi kita beralih kepada Puan Badariah dari segi proses persiapan program ataupun aktiviti netball shooting ini. Ya, okey. Sebelum kejuaraan ini berlangsung, beberapa proses persiapan telah dibuat. Yang pertama sekali, sama juga macam tadi, Tuan Hafizan, pihak jabatan telah mengadakan taklimat mengenai dengan kejohanan kepada sekolah-sekolah secara alam maya. Pada 18 Ogos 2022, yang mana seramai 53 guru yang mengikuti taklimat tersebut. Seterusnya yang kedua, pihak jabatan juga telah mengadakan perbincangan dan perjumpaan bersama pengadil-pengadil yang dilantik dari Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Brunei Darussalam, di mana dalam perisian dalam perbincangan itu untuk membincangkan peraturan kejohanan tersebut sebelum kejohanan itu berlangsung. Ya. Dan seterusnya yang ketiga mengadakan klinik netball shooting, seperti yang kita lihat, mengadakan klinik netball shooting selama 2 hari bagi guru-guru pengawas ataupun sekolah-sekolah yang telah mendaftar. Dan di sana diadakan sesi praktikal bersama guru-guru pengawas dan juga pengadil-pengadil yang dilantik. Serta alhamdulillah guru-guru juga mendapat tips dan kongsi sama daripada Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Bola Jaring Brunei Darussalam yang kekejohanan Bola Jaring 2022 baru-baru ini, iaitu Dayang Nur Hafizah binti Haji Abdul Siddiq, yang mana beliau merupakan bekas pemain skuad kebangsaan Bola Jaring Brunei, di antaranya yang pernah mengikuti SEA Games 2019. Seronok sekali bersama berpengalaman dengan orang yang memang tahu dan profesional dalam bidang tersebut. Jadi ini lebih kepada mengasah kepakaran mereka dari segi netball shooting. Jadi mungkin pun dapat menerangkan juga bagaimana dengan sistem pertandingan ini. Untuk sistem pertandingan netball shooting, ia diadakan 2 peringkat. Peringkat awal diadakan liga dalam kumpulan, iaitu round robin. Dan peringkat yang kedua adalah peringkat kalah mati, which is knockout system, iaitu perlawanan suku akhir, separuh akhir, mencari tempat ketiga dan juga akhir. Dan juga masa perlawanan adalah 5 minit sahaja bagi semua peringkat. Maksudnya di sana semua peringkat adalah dari peringkat awal hingga peringkat akhir, masa perlawanan adalah 5 minit sahaja. Yang mana juga permainan ini, perlawanan ini dimainkan yang mana satu pasukan mempunyai 7 orang pemain, yang mana 5 pemain utama dan juga 2 adalah simpanan. So 5 pemain utama ini yang akan dikehendaki membuat 1 percubaan jaringan sahaja pada 10 tanda yang telah ditetapkan secara bergilir dalam masa 5 minit. Yang 10 tanda ia ada jarak tertentu. Dari tanda 1 hingga 5 tu jaraknya adalah 1 meter dari tiang gol. Manakala tanda 6 sampai 10 jaraknya adalah 1.5 meter. Manakala ketinggian tiang gol pun ada juga, tiang goal post tu, ketinggiannya adalah 3.05 meter, equal to 10 kaki lah tu kita, yang mana ketinggiannya tu adalah standard yang selalu digunakan semasa perlawanan yang biasalah. Memang betul sekali sesuai dengan ketinggian kita di orang Asia dan Raya. Dan kita ada lagi Puan yang akan dijelaskan ataupun mungkin dari segi ketinggian goalpost, memandangkan ia sekolah-sekolah rendah. Kita ni maklum pun sekolah-sekolah rendah adalah ketinggian adalah rendahlah So 10 kaki itu bagi kanak-kanak adalah tinggi. Tetapi di sana kami menggunakan standard ketinggian, yang mana
dari sana Ketani melatih untuk kanak-kanak ini membiasakan untuk ketinggian menggunakan ketinggian tiang gol yang standard ini untuk diaplikasikan kepada perlawanan yang sebenar. Ya. Alhamdulillah. Telah kita ketahui mengenai dengan sistem pertandingan bagi netball shooting. Ya, dan berikutnya kita mengetahui pula, kita ingin mengetahui pula mungkin mengenai dengan sistem festival pertandingan kepada Tuan Hafizan sendiri. Silakan. Okay. Bagi Festival Kids Athletic, sistem festivalnya berbeza daripada apa yang diterangkan oleh Puan Badariah mengenai dengan netball shooting. Memandangkan kita ni kami mengadakan festival, jadi kami hanya menggunakan sistem stesen acara. Lebih kepada kalaunya orang sukan dia akan familiar dengan perkataan latihan litar kan, di mana istilah latihan litar yang ada stesen atau setiap senaman setiap stesen kan. Macam itu juga konsep itu kami pakaikan ke Festival Kids Athletic, di mana setiap stesen itu akan adakan acara tertentu, iaitu di mana stesen A adalah sprint slalom, stesen B yang ini adalah sprint slalom yang lara gambaran ni. Slalom ini maksudnya ia ada macam larian zigzag atau ada pole atau slalom. Stesen B adalah kids javelin, yang stesen C Formula 1 dan stesen D forward squat jump. Yang ini adalah forward squat jump. Melompat sahaja. Okey. Yang ini kids javelin bagi stesen B. Dan untuk berikutnya dan ini bergambar ramai lah. Ketika program ketika kami mengadakan pilot program pada tahun 2019 ni. Okey. Setiap pasukan dikehendaki untuk menjalankan semua aktiviti keempat aktiviti ini di setiap stesen. Jadinya mereka akan membuat satu pusingan dan setiap satu pusingan atau setiap satu acara itu mereka dikehendaki untuk melaksanakan aktiviti tersebut dalam masa 15 minit sahaja. Selepas 15 minit mereka akan berpindah ke stesen yang lain. Another 15 minit. Jadi kalaunya 4 stesen dia akan mengambil lebih kurang 1 jam untuk dilaksanakan secara keseluruhan. Okay, alhamdulillah. Jadi kita telah mengetahui sedikit pengenalan, proses persiapan dan juga penerangan mengenai dengan festival dan juga pertandingan. Tapi penonton kita bertanya ni bila dan di mana tempatnya, tarikhnya, mungkin dapat dikongsikan daripada Tuan Hafizan sendiri. Okey, bagi Festival Kids Athletics ia akan diadakan selama 3 hari iaitu bagi sekolah-sekolah rendah kluster 1 dan kluster 2. Ianya akan diadakan pada 5 hari bulan November iaitu hari Sabtu, bertempat di Kompleks Sukan Berakas. Hari kedua adalah pada 7 hari bulan November 2022 iaitu bagi sekolah-sekolah kluster 3 dan kluster 4 yang akan diadakan di Belapan dan Padang Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah. Dan kluster 5 dan kluster 6 akan diadakan pada 9 hari bulan November 2022 iaitu hari Rabu, bertempat di Kompleks Sukan Tutong. Okey. Ketiga-tiga hari tersebut akan disertai oleh 59 buah sekolah rendah seluruh negara dan akan melibatkan lebih kurang 570 orang pelajar. 570. Jadi pada 5, 7 dan 9 November. Ianya mengambil tempat. Seterusnya. Jadi kita beralih kepada program netball shooting ini. Jadi mungkin di mana tempatnya, tarikhnya? Okey, insya-Allah kejohanan netball shooting akan berlangsung pada 6 November 2022 yang akan diadakan di Dewan Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat L3 di Lambak Kanan bermula pada jam 8 pagi hingga 4:30 petang. Yang mana kejohanan ini akan disertai sebanyak 49 buah sekolah yang menyertai kejohanan ini yang melibatkan sekolah-sekolah kerajaan dan swasta seluruh negara. Alhamdulillah. Jadi kalau dilihat sana ada tempat barcode bagi mereka yang ingin mendapatkan pendaftarannya. Jadi macam mana dari segi pendaftarannya? Adakah ianya bagaimana sambutannya? Sambutan. Sebenarnya pada jabatan telah membukakan 64 kota penyertaan. So selepas alhamdulillah selepas tarikh tutup, sebenarnya tarikh tutup sudah pun tutup. So sebanyak 49 buah sekolah yang menyertai lah.
So kejohanan ini sudah dipromo lah ke sekolah-sekolah. So tarikh tutup telah di bila masa 24 September ya sudah tutup. So now ini proses untuk persiapan untuk kejohanan yang akan berlangsung 6 November ini. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri bual bicara kita pada pagi ini Puan, kami memberi kesempatan kepada Puan dululah ya, Puan Siti Badriah sendiri, harapan dan juga mungkin hasrat daripada mewakili netball shooting ini kepada kepada masyarakat luar sana. Silakan. Ya, okey. Harapan dengan pendedahan kejohanan seperti ini, ia secara langsung dapat melahirkan seorang penjaring ataupun shooter ni, yang mempunyai kemahiran asas menjaring dari peringkat akar umbi lagi. Okay, dan kemahiran tersebut juga dapat diaplikasikan kepada permainan bola jaring yang sebenar. Okay, yang mana boleh diserapkan nilai-nilai murni juga. Harapan saya lah dari kejohanan ini dapat diserapkan nilai murni dalam dan juga pendidikan kepada pelajar dan membantu pelajar, seperti contohnya dari semangat berpasukan, bekerjasama, berkomunikasi dan mematuhi peraturan. Harapan saya semoga sekolah-sekolah yang mengikuti dan pelajar-pelajar pun mendapat keseronokan dari kejohanan ini. Itu saja. Jadi daripada Tuan Hafizan sendiri, mungkin ada harapan dan juga hasrat? Harapan lebih kurang sama dengan Puan Siti Badriah lah. Berharap agar sekolah-sekolah yang menyertai festival nanti akan mendapat keseronokan dan juga pendidikan daripada menyertai program Festival Kids Athletic ini. Samping itu juga saya juga berharap agar program Kids Athletic ini akan berkembang dengan di sekolah-sekolah, kerana ia adalah satu program yang sangat baik. Ianya telah menjadikan best practice ataupun amalan terbaik di negara-negara anggota World Athletics sebenarnya. Jadinya ia bukan lagi satu program yang kita dapat petikaikan lagi punya keberkesanan terhadap kanak-kanak sekolah. Ya. Jadi dengan nanti membawakan daripada mewakili 59 buah sekolah dengan mengumpulkan 570 nanti peserta yang akan berperanan nanti, bukan suatu benda yang mudah ataupun perkara yang mudah, tapi perlunya ada kerjasama dari semua pihak. Baik, Rampai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kita pada pagi ini, itu bersama dengan Yang Mulia Hafizan. Tuan Hafizan bin Hisham, merupakan pegawai pelajaran, pegawai projek olahraga, unit jasmani dan juga Jabatan Pendidikan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Ya, dan kita ucapkan terima kasih juga kepada Yang Mulia Puan Siti Badriah binti Tahir, pegawai pelajaran, pegawai projek netball, unit jasmani, Jabatan Pendidikan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Apapun kita mengharapkan mudah-mudahan festival dan juga pertandingan akan bakal diadakan ini akan berjalan dengan lancar dan jaya. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.